Terdengar suara azan, tinggalkan semua urusan. Ayo, ayo mari teman, laksanakan perintah Tuhan. Nama kau katakan nanti sekejap lagi. Kau sering katakan tunggu atau pergi dahulu. Bergema alunan azan, memuji kebesaran Tuhan. Ayo, ayo semua insan, mari menuju kejayaan. Dekat Facebook dah start. Dah. Baru keluar. Suara saya dengar? Macam mana? Dengar? Tak, dekat mic. Dekat sini dengar, tapi kat rumah tak boleh dengar. Ya. Kenapa tak kuat? Okey. Okey. Tapi tak berapa kuat. Apa dia? Kurang kuat. Maksudnya kurang kuat. Dia tak dengar satu ibu yang tak dengar. Berdengar Sekarang macam mana okey? Dia okey kat sini, kat rumah. Kat rumah. Itulah sebab tu saya pun tak boleh nak ni. Tak boleh nak cut the video untuk ni kan. Kita tak combine. Apa dia? Kita dalam bilik darjah ni kan macam combine. Jadi Jadi dia apa dia suara tak keluar, dia macam masuk. ini feedback kan. Okey, kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kuat kan? Saya tak keluar sebenarnya. Kuatkan lagi sikit. Boleh. Ini suara biasa dia, bukan suara mic dia. Suara biasa. Oh, Niza tak datang hari ni? Mana way dia? Mana weh? Ni dia beri salam. Ni baru okey. Ni baru okey. Ni baru betul suara mic. Kalau tadi suara asli. Kalau benda suara asli, saya kena pekik. Itulah, dia tak kuat. Dia baru kuat. Terima kasih. Cuma dekat rumah, antara dengan dekat luar. Tadi bila mic tu tak dengar lah. Dekat mana dan jelas. Okey. Okey, baik. Kita berada di muka surat yang keberapa? 319? 19. Oh ya. 19 saya baca tak masuk. Salah baca tu. Salah baca tu saya juga. Alamak, janganlah. Oh, betul. Yelah, pelan. Salah buka muka surat. Okey, kita berada di muka surat 319. Pada masih lagi perbincangan penaklukan Iraq dan wilayah timur di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Jadi pada minggu lepas kita bincangkan tentang wasiat Umar kan? Kepada siapa? Sa'ad. Okey. Jadi
bincang kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas. Dan sekarang ini kita akan masuk kepada pidato. Pidato ni maksudnya khutbah. Ya? Khutbah Umar radhiyallahu anhu di hadapan pasukan Islam. Maknanya ini dia berikan pidatonya kepada seluruh tentera muslimin yang akan berangkatlah bersama dengan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Baik, saya ambil pendekatan yang sama sebagaimana minggu lepas. Kita akan baca satu poin dan kita akan keluarkan kita akan baca satu wasiat dan kita akan keluarkan satu poin untuk wasiat itu. Baik, di sini kemudian Umar berdiri berpidato di hadapan khalayak dan berkata, Okey, Umar kemudian berdiri berpidato di hadapan khalayak dan berkata, pertama sekali di sini khutbah Umar disebutkan, sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kalian contoh permisalan dan mengalamatkan firman-Nya kepada kalian agar hati-hati menjadi hidup. Okay, so ini poin kita yang pertama. Okay, sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kalian contoh permisalan. Permisalan ini maksudnya perbandingan ya. Dan mengalamatkan firman-Nya kepada kalian agar hati-hati menjadi hidup. Okay, so kita kata di sini pertama poin kita ialah Al-Quran menghidupkan hati. Okay, Al-Quran menghidupkan hati yang pertama. So di sini Umar radhiyallahu anhu dia jelaskan kepada para tentera yang akan berangkat bersama dengan Sa'ad ibn Abi Waqqas di situ ialah dia kata Allah ni dah berikan kepada kita dengan contoh dengan perumpamaan di dalam Al-Quran Karim, dan contoh-contoh ini ialah untuk menjadikan hati-hati kalian hidup. Itu Kak Ram ke? Saya tak perasan. Sihat? Masya Allah. Senyap dia duduk belakang. Itulah. So saya nak Kak Ram kat belakang rupanya. Allah Akbar, Masya Allah. Ya. Aku cakap lah, dia duduk area tadi. Awak tu Kak Ram macam. Okey, kita berhenti cerita tentang Kak Ram. Kita masuk kembali cerita tentang Al-Quran. Baik, jadi poin kita yang pertama ialah Al-Quran menghidupkan hati kita. So kita lihat di sini ya, Umar sebenarnya nak ingatkan kepada kaum muslimin ataupun tentera muslimin yang akan berangkat ya, menuju ke Iraq ini bagi menjalankan sebuah ekspedisi yang agak berat di sini. Jadi pertama sekali Umar radhiyallahu anhu ingatkan kepada para tentera pada waktu itu supaya mereka ingat bahawa kita ni ada Al-Quran, dan Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu Wa Taala kebanyakan firman-Nya di situ Allah Subhanahu Wa Taala tujukan kepada kita kaum muslimin. Untuk apa tujuannya? Ialah menghidupkan hati. Okay, kenapa Al-Quran itu menghidupkan hati? Ini soalan. Saya tanya. Ada jawapan? Kak Rafidah nak jawab? Banyak panduan dalam Al-Quran untuk diikuti. Banyak panduan dalam Al-Quran yang boleh kita ikuti dan panduan itu akan menghidupkan hati kita. Okey, ada yang lain nak berikan jawapan? Syifa, penawar bagi hati. Ini kuliah tak Al-Quran ya. Penawar bagi hati, okey. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang ketiga? Petunjuk tadi tak ada kita bagi. Panduan dan petunjuk, okey. Lepas tu penawar, yang kedua, yang ketiga dia wahyu. Yes, Al-Quran itu ialah wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sampaikan kepada kita sebagai panduan dan petunjuk tadi, sebagai penawar hati. Okey. So kita tak boleh letakkan wahyu itu pada poin yang ketiga lah. Wahyu itu pasti yang pertama. Kerana daripada wahyu itu dia
Dia beranak-beranak macam ni. Dia keluarkan point macam ni. Takut tak nampak. Okey, tadi kita katakan Al-Quran. Al-Quran ini dia wahyu kan? Okey, so daripada wahyu ni lah jadi pertama tadi petunjuk dan panduan. Jadi maknanya wahyu tu letak atas. Ini wahyu tak boleh letak point nombor 3. So yang kedua di sini tadi disebut sebagai penawar. Ada yang ketiga? Siapa nak papa? Stress dah. Sifat sama. Sifat penawar. Okey. Sifat bahasa Arab. Penawar bahasa Melayu. Okey. Ada. Sama nak gambar. Cik Maria, menang. Cik Maria sebenarnya jauh. Dengan fikir. Azhar tak cakap Azhar. Akhlak Rasulullah Al-Quran. Okey, boleh juga. Maknanya dalam Al-Quran ni pengajaran kepada kita dengan budi pekerti. Okey, jadi adakah semua kata kat sini kita ambil 3 poin ni dulu okey? Adakah 3 poin ini yang akan menyebabkan hati seseorang menjadi hidup? Setuju? Kenapa setuju? Dah sedar. Kenapa setuju? Kalau hidup kan dia kasih jalan yang lurus, jadi dia kasih kita panduan kurang. Kalau kita Okey, sebelum tu. Apa yang menjadi penyebab hati kita mati? tak ada zikir, lalai. Tak ada zikir lalai. Cepat jawapan. Tak ada zikir lalai. Maksiat lagi. Pentingkan diri. Dunia. Pentingkan dunia. Okey, lagi. Cik ada apa cik? Cik macam ahli pemikir juga cik. Tengah fikir tu. Apa nak jawab? Ya. Ada cik nak jawab? Kalau hati kita mati ni, tanda hati kita mati, kita pentingkan dunia, kita buat maksiat. Tadi apa? Lalai Tak salah kata lalai, leka. Ada lagi? Sombong. Riak. Okey, lagi. Kau macam points. Sombong. Riak. Okey, itu semua boleh buat hati kita mati. Sekarang ini, kita nak hidupkan hati kita dengan Al-Quran. Okey. Bacalah. Baca. Itu saja nak tahu. Maknanya Al-Quran ini dia berfungsi bukan sebagai Allah turunkan macam itu saja. Okey? Tetapi dia mesti ada usaha pada pihak kita. Yang mana Allah tadi Umar katakan Allah mengalamatkan firman-Nya kepada kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam situasi yang mana Allah memberikan Al-Quran kepada kita, maka tanggungjawab kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah ialah membaca dan mengamalkan Al-Quran itu. Tapi mungkin ada juga orang kata, kita sebelum kita nak amalkan, kita mesti tadabbur. Tadabbur tu maksudnya kita faham ayatnya, bila kita menghayati, baru kita dapat mengamalkan. So maknanya dia bukan saja Allah berikan aku beri Quran pada nama aku, bukan itu. Tapi masalah sini ialah bila dialamatkan Al-Quran kepada kita, itulah menjadi tanggungjawab kita untuk membaca, mentadabbur dan mengamalkannya. Sebab itu dalam surah Yunus ayat yang ke-57, okay, kita kuatkan poin kita yang pertama ini dengan surah Yunus pada ayat yang ke-57, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai orang yang wahai manusia. Okay, Allah tak sebut orang yang beriman di sini. Allah berikan dengan satu seruan yang umum. Okay, Allah kata wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Allah kata apa? Al-Quran ini dia merupakan mau'izah. Telah datang kepada kalian satu mau'izah, iaitu satu nasihat daripada Tuhan kalian.
Maknanya inilah Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan sebagai mau'izah, sebagai nasihat. Wa shifa. Nilai yang tadi ada pada poin kita di situ. Wa shifa'un lima fis sudur. Dan ia menjadi penawar pada hati. Kemudian Allah kata wa huda, dan ia adalah petunjuk. Kan? Wa rahmah, dan Al-Quran ini ia menjadi rahmat kepada siapa? Orang yang beriman. Lil mu'min. Sebab tu tadi dikatakan Al-Quran ini dialamatkan kepada kalian. Maknanya kepada orang yang beriman kepada Allah sebagai mau'izah. Okay? Sebagai nasihat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam tadilah Kak Rafidah kata, adanya panduan, adanya petunjuk di dalam situ kan. Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan satu perkara kepada kita sebagai panduan, sebagai petunjuk untuk kita dapat bezakan mana satu yang betul, mana satu yang salah. Itu semua ada dalam Al-Quran Al-Karim. Kemudian juga ia sebagai penawar, sebagai petunjuk, sebagai rahmat kepada orang yang beriman. Maka semua ini fungsi yang ada di dalam Al-Quran kan tadi pertama mau'izah, okey, so kita ada 1, 2, 3, 4. Kita ada nasihat, kita ada syifa, kita ada huda, kita ada rahmat. 4 fungsi ini yang terdapat dalam Al-Quran, itulah yang membuatkan hati kita hidup. Bila kita baca, kita tadabbur dan kita amalkan. Inilah mengapa Umar dia pesan kepada orang yang nak ikut Sa'ad ibn Abi Waqqas ini kan ke Iraq bagi menjalani misi peperangan di sana. Mereka perlu sentiasa ingat, mereka ni ada Al-Quran yang perlu mereka baca setiap hari. Jadi begitulah tentera muslimin ya pada waktu itu. Mereka ni bukan semata-mata bila pergi perang ni hanya fokus pada peperangan. Tetapi mereka ni pernah kan kita bincangkan yang mana mereka ni dilihat sebagai seorang abid yang waktu malamnya mereka ni tahajud. Mereka adalah orang yang baca Al-Quran. Mereka bukan orang yang leka. Ini Masya Allah barakallah tentera muslimin. Maknanya sebelum mereka pergi ke medan peperangan lagi sudah dipersiapkan mentally, emotionally and physically. Sebelum mereka masuk ke dalam medan peperangan itu tadi. Supaya dia bukan hanya bawa fizikal dia sahaja. Kan kita nak bersedia dalam peperangan, kita tak boleh bersedia untuk fizikal kita sahaja. Tetapi kita perlu bersedia dari segi mental kita dan juga emosi kita ni. Macam mana kita nak bawa bila kita berada dalam peperangan tersebut. Dan dalam agama Islam, kita sediakan tentera itu dari perspektif emosi, hatinya mesti hidup. Bagaimana nak hidupkan? Al-Quran. So begitu juga kita ni muslimah, kita dalam apa saja perkara yang kita lakukan, kita tak bawa diri kita. Contoh, kita pergi kuliah, ada kita bawa diri kita. Kalau kita bawa diri kita je, otak kita tak kat sini. Betul tak? Kita nak kat rumah, fikir lepas ni nak masak apa kan, lepas tu nak beli, kalau nak beli MPC dulu nak beli apa, macam tu. Tapi kita ada persediaan dan juga mental kita. Emosi juga perlu. Dan kita tak boleh datang ke sebuah tempat dengan emosi yang bercelaru, emosi yang tak stabil. Kalau kita duduk sekalipun, kita tak dapat fokus. Begitulah ya, apa pun yang kita nak lakukan. Kita mesti ada 3 persediaan itu tadi. Secara fizikal, emosi, mental, dan dia mesti sudah bersedia untuk berhadapan dengan sebuah situasi. Kalau tak, dia tak boleh. Dia kalau boleh, kita kata 50-50 je lah. Kan dia akan dapat. Tapi kalau sepenuhnya, kita punya fizikal, mental, dan emosi kita ni kita peruntukkan ke sebuah tempat, insya-Allah kita dapat absorb. Absorb apa maksudnya? Serap. Kita dapat serap semua benda. Kata-kata saya, situasi, emosi saya pun dapat serap sekali. Betul tak? Betul, sebab tu kalau saya nangis, semua nangis kan? Kalau saya ketawa, semua ketawa kan? Maknanya kita dapat serap. Kan? Kita dapat absorb semuanya. Kerana apa? Kita fizikal kita, mental kita dan emosi turut bersama dengan saya di situ. Kalau tak, kita tak dapat rasa. Dan kita akan, kalau rasa pun 50-50 lah. Dia tak dapat bawa apa yang saya bawa. Dia tak dapat nak ikuti apa yang saya cuba sampaikan. That's why 3 ni penting dalam apa jua kita lakukan, begitu juga tentera muslim. Mereka nak buat apa? 3 perkara ini juga penting. Tapi emosi ni penting sebenarnya. Emosi jangan kita abaikan.
Sebab tu penting dalam hati ada taman. Ada nama tiada taman ni penting. Tak apa, biarlah orang kata dalam hati kita ada taman. Sebab itu tanda hatinya hidup. Kalau hati ada batu, susah. Keras kepala ke keras hati. Itu kita. Kalau hati ni, kalau ada batu kerasnya lah susah. Cakap apa pun tak masuk. Tapi kalau ada taman dia cantik, dia indah. Kan? Warna-warni, penuh dengan emosi, tapi emosi yang baik lah Dia punya, ada positive vibes dalam diri dia. Kalau ada batu, konkret sebab kita rumah flat. Kita tinggal rumah flat sahaja, hati kita pula konkret. Tak boleh lah gitu. Tak apa, rumah-rumah lah kan, rumah-rumah. Tapi hati ni, dia perlu dihiasi dengan keindahan. Antara caranya tadi lah kita baca Al-Quran Al-Karim. Tadabbur dan juga kita mengamalkan. Baik, itu memang kita yang pertama. Kita terus pergi kepada wasiat ataupun khutbah Umar ni kepada kaum muslimin. Baik, seterusnya Umar kata apa? Sesungguhnya pada dasarnya hati itu adalah mati hingga Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkannya. Ini sambungan daripada poin yang pertama tadi. Maka barang siapa yang mengetahui sesuatu hendaklah mengambil manfaat darinya. Jadi siapa yang dia tahu sesuatu yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim itu tadi, yang tadi kita dah discuss, ia merupakan sebagai mau'izah, nasihat daripada Allah, sebagai syifa, sebagai hudan, sebagai rahmat. So kita ni sebagai hamba Allah yang kita dah tahu di dalam Al-Quran ni ada semua perkara tadi, maka kita perlu apa tadi kata mengambil manfaat dari Al-Quran tersebut. Maknanya jangan kita biarkan, jangan kita sia-siakan Al-Quran Al-Karim. Jangan kita simpan je Al-Quran dalam rumah kita ni, tak buka. Padahal berlambat-lambat Al-Quran dalam rumah. Tak sampai tu, dalam kita punya handphone pun ada banyak Al-Quran punya apps. Tak tahu terjemahannya lain, yang tak terjemahannya lain, yang macam-macam kita. Yang bahasa Inggeris ni lain, bahasa Melayu lain. Tak tahulah kalau ada orang yang prefer bahasa Tamil kan boleh letak bahasa Tamil. Mak kita ikut apa yang kita selesa. Dan pelbagai macam apps Al-Quran pun dah ada. So sekarang ni kita nak mengambil manfaat daripada Al-Quran Al-Karim itu tadi untuk menghidupkan hati kita. So di sini ialah caranya tadi sebagaimana berbalik kepada yang pertama, kena baca dan tadabbur dan amalkan. Baik, seterusnya kita pergi kepada poin kita yang kedua di sini. Sesungguhnya al-adalah. Al-adalah apa? Tak apa, kita habiskan baca dulu. Sesungguhnya al-adalah itu memiliki tanda-tanda dan terlihat dalam tindakan. Apa makna al-adalah? Sebenarnya bukan adalah, yang al-adil. Adil. Sebut adil baru tahu kan? Sama je perkataan. Sama je perkataan. Al-adil. Al-adil itu adil. Keadilan. Sesungguhnya keadilan itu memiliki tanda-tanda dan terlihat dalam tindakan. Jadi Umar ni dia pesan kepada tentera tentang keadilan. Kita nak terapkan keadilan dalam diri kita, dia ada tanda dia. Dan ada cara dia dalam bertindak untuk menegakkan keadilan. Dan sini Umar kata, so kita ambil ini sebagai poin yang kedua, pengajaran yang kedua. Maknanya letak poin itu keadilan. Kemudian tandanya apa? Tanda di sini Umar menyebutkan ada pun tanda-tandanya iaitu sifat malu, dermawan, mudah dalam bergaul dan lemah lembut. So ini tanda seseorang itu dia ada keadilan. Kenapa tanda ni dilihat sebagai tanda keadilan? Kenapa malu? Kenapa dermawan? Kalau tak ada malu, semua boleh buat. Kalau tak ada malu, tak malu, apa pun kita boleh buat kan. Kalau tak ada sifat malu, apa pun kita boleh buat. Jadi maknanya macam mana kita nak relate dengan keadilan tadi? Kalau tak malu dengan Allah, dia buat maksiat. Okey, cuba relate dengan keadilan. Kita relate dengan keadilan sebab puan dia sekarang ni adil. Malu dengan kejahatan. Satu. Okey, poin 1 dah selesai ya. Kita masuk poin 2, kita bincang tentang keadilan. Dan saya nak ingatkan tentang keadilan ni panjang ni. Umar dia explain dalam khutbah dia.
keadilan. Rumah tangga ada tanda. Tanda pertama tadi apa? Malu. Sifat malu. Okey. Kedua, Dermawan. dermawan. Dermawan ni Suka sedekah. Sedekah pemurah. Pendek sikit nak tulis. Malu. Tak ada. Okey, ketiga apa tadi? lembut. Mudah bergaul dengan lembut. Mudah bergaul. Okay. So yang Lemah lembut. lemah lembut ni macam tak cantik lah. Berhikmah. Okay, berhikmah. So macam mana kita nak relatekan 4 perkara ni dengan keadilan? Tanda. Okay, kalau saya malu maknanya saya adil. Macam mana pula kita boleh cakap gitu? Kalau dia tak malu dengan Allah, dia tak buat berlaku adil, nanti kan Allah tak Kalau dia tak malu dengan Allah, dia tak berlaku adil. dia boleh macam Dia tak akan menganiaya. ada macam ini apa? Dia tak akan menganiaya. Okey, bagi saya satu scene ke satu contoh boleh? Satu kes ke apa? Satu kes. Yang kita boleh ni. Satu contoh kisah real life ke apa-apa kan? Macam mana? Okey, awak. Okey. Sila. Saya. Okey, awak. Okey, awak dulu. Awak dulu. Kalau ada sifat malu dengan Allah, apa ni, kita tak akan rasa seorang, kita tak akan menganiaya sebelah pihak lah. Jadi macam orang tu macam buat jahat dengan kita, nanti pasal kita ingat Allah, kita malu dengan dia, kita tak buat balik lah dengan dia, macam dia lakukan dengan kita kan, Ada lah. Jadi, kita apa ni, adil dengan diri sendiri pasal kita ada sifat malu dengan Allah. boleh faham? Faham. Cik okey? Cik tak okey? Cik okey. Ada siapa lagi tak okey? Macam tak faham. Kau semua tak faham. Kak Ram. Cakap sikit Kak Ram, nak dengar suara. Cakap sikit. Sikit. Cuba Kak Ram ni. Kuatkan lagi apa yang Sila sebut tadi. Kuatkan lagi Kak Ram. Macam mana? Actually dah okey. Okey saya tu. Mungkin boleh kuatkan lagi supaya kita lebih jelas. Ni saya cuba je lah. Tak apa. Misal. Tak salah aku cuba. Sekarang Ustazah ada anak 3. Saya ada anak 3. Contoh. Saya, Masya Allah, kalau banyaknya. Okey, boleh. Ustazah ada 3 boys lah. 3 boys, Masya Allah. Okey. Ustazah ada exam. Ustazah cakap satu nak apalah boleh pass. Tapi Ustazah punya favourite satu anak lah. Satu anak yang sia ada 2. Okey. Jadi yang bungsu. Yang bungsu. Jadi Ustazah pakai mesti adil pada 3 anak kan. Tapi Ustazah macam tak adil pada dia. Pada anak yang dulu 3 Ustazah je lah. Okey. Jadi Ustazah kalau Ustazah bagi sekarang sifat adil, Ustazah mesti ada malu pada anak dulu 3 juga. Oh, mesti ada sifat malu dengan anak nombor 1 dengan nombor 2. Jadi Ustazah macam buat promises perjanjian satu corner lah. Adik nak apa, dia nak apa dah PS apa dia lah. Tapi bila abang tanya, tak apa nanti ada abang kasih apa-apa lah. Saya kasi contoh je lah. Oh, macam gitu. Jadi kalau kita sebagai ibu, kita mesti ada pada 3 anak. Kalau kita ada sifat malu lah. Kalau kita ada sifat malu, kita kena ada kepada ketiga-tiga anak. Misalnya lah. So, kita tak boleh macam ni, memenangkan anak yang nombor 3 sahaja ataupun melebihkan anak nombor 3 sahaja. Kemudian yang nombor 2 tu nanti dia rasa terabai. Dia rasa tak adil lah untuk diri dia. Kadang pelajar lupakan sendiri orang. Tapi pas apa exam, kata mama kasih apa cakap kasih mama sate je. Tak kasih mama. Apa beli sate je salah contoh lah contoh. Tapi si bongsu cakap, tak mama pilih kita PS lah. Jadi so yang bagi nombor 1, nombor 2 rasa tidak adil untuk ini mereka. InsyaAllah. Okey, ini kes yang berbeza. Tadi kes yang berbeza. Macam mana cik? Masih okey? Tak kena? Tak cukup contoh?
Oh, tu Kak Ramli contoh. Kak Som ada contoh? Pada kakak cakap apa nama yang macam Kak Ramli kes tu, kalau kita tengok situation tu macam anak kecil, macam kita kasi duit lah maksudnya kecil kan perlukan sikit duit pada yang besar. Jadi kira kita kasi besar lebih, jadi kira macam yang second and itu lesser kan. Mungkin daripada kita cakap tak adil, padahal itu actually memang dia needs kan. Oh, dia punya niche. Oh, ada. Dia punya niche. Dia punya tinggi agak dia. Dia punya niche. Dia punya untuk dia punya kita. Kena. Saya pun tak tahu macam tu niche. Dia punya untuk dia lah. Okey, untuk dia. Okey. Kurang pada yang lain lah. Susah juga nak cakap pasal dia. Macam bangsa itu family memang ada sikit. Berbeza-beza lah maknanya pandangan kita tentang keadilan ini. Tak ada masalah kita berbeza pandangan tentang keadilan tu. Mungkin bagi family Kak Ram begini, bagi family Kak Som begini, untuk silah harta begini kan keadaannya. Cuma yang penting kita ambil satu yang lebih umum di sini kita ambil keadaan yang lebih umum. Daripada semua cerita tadi kan. Kita nak umumkan dia supaya semua orang dapat apply pada diri masing-masing. Kita lihat ni. Umar kata tanda keadilan tu bila kamu ada rasa malu. Kamu ada rasa apa tadi tu? Pemurah. Okay. Kamu ada rasa memudahkan urusan orang lain. Ya, dan kamu ada rasa nak berlemah lembut, maknanya berhikmah dengan orang yang ada di sekitar kalian. Keempat-empat ciri ini ataupun keempat-empat tanda ini, dia akan bawa kita sebagai seorang muslimah yang akan meninggalkan kezaliman. Okey, kita akan meninggalkan kezaliman bila kita ada rasa malu. Contoh kita rasa malu, takkanlah saya nak menzalimi orang yang dah buat baik pada saya. Kita malu kan? Contoh saya kata begitu. Orang dah buat baik pada kita, takkan kita nak buat zalim pada dia? Of course tidak. So kita perlu berlaku adil, maknanya kita perlu be fair. Kita perlu berlaku adil kepada orang yang dah buat baik pada diri kita. So kita rasa malu. Itu standard, bagi saya itu standard. Orang yang boleh berfikir, yang ada perasaan, dia akan rasa, orang ni dah banyak buat baik pada saya. Takkanlah saya nak buat jahat pada dia. Mungkin ada orang kata, kau nak tak kita sepakat, kita kenakan dia. Kita takkan buat begitu. Kenapa? Kita malulah kan? Sebab orang ni dah buat baik pada saya. Takkan saya nak buat perkara yang tidak adil untuk dia. Ini kita boleh apply pada semua perkara. Semua perkara dan semua keadaan. Okey, apa ikutlah masalah apa pun, situasi apa pun yang ada pada diri kita. Tapi dia mesti berpada-pada juga lah kan. Jangan kalau tentang orang tu dah buat baik, kita semua pun kita nak ikut ini kan, tak ada pula. Itu maknanya kita perlu menilai juga. Ada beberapa perkara. Cuma yang penting jangan kita buat perkara yang tidak baik kepada orang yang sudah berlaku baik kepada kita. Ini dibagi sebagai keadilan. Sama juga tentang tadi kita sebut pemurah. Kita ni jadi orang yang pemurah. Bila kita ada rasa pemurah ni, kita akan rasa malu lah. Contoh, kalaulah kita lihat orang lain yang tidak berapa berkemampuan, kita takkan tunjuk-tunjuk depan dia. Itu contohnya kita rasa inilah malu, kemudian kita rasa dermawan, kita rasa pemurah ni, kita akan bantu orang yang memerlukan. Ini kita panggil sebagai keadilan. Ataupun kita tak membeza-bezakan antara orang yang miskin dan orang yang kaya. Namanya situ adil. Kita tak sama ratakan. Untuk orang yang tak ada duit dengan orang yang ada duit. Kerana kita tahu, kerana kita ni orang yang pemurah contohnya kan, kita tahu bagaimana rasanya tak ada duit, contoh. Dalam keadaan sedemikian. Sama juga tadi kita mempermudahkan. Kalau dalam teks ini dia terjemah mudah bergaul kan. Tapi actually dia ayat dia umum tau. Dalam ayat yang Umar sebutkan layyin. Layyin tu bukan lain, hayyin. Hayyin ni maksudnya dia mudah. Kita boleh kata bukan mudah bergaul sahaja, tetapi kita boleh kata di sini memudahkan banyak urusan. Itu tanda kita orang yang adil. Kita tak menyusahkan urusan orang lain. Kita tak kata, sebab dia family member saya ataupun dia member saya, kita mudahkan urusan dia. Tapi kalau dia bukan members kita ke, bukan family members kita susahkan dia. Okay, so di sini kita perlu adil. Tak kira sama ada dia kawan ke, dia ahli keluarga ke, adik-beradik ke apa,
Kalau dia perlukan, kalau itulah perkara yang nak diuruskan, kita sebagai orang yang berada di hadapan ini perlu mudahkan. Tanpa memilih, baru namanya adil. Kalau itu ada pada diri kita, kita kata, oh adil namanya. Okey, adil namanya. Kemudian, yang tadi berhikmah. Mak di sini juga samalah kita boleh apply untuk yang memudahkan tadi. Yang semua orang kita ada hikmahnya, kita ada hikmahnya. Maknanya kita tak pilih lah, oh kalau dengan orang ni saya kena berhikmah. Kalau dengan orang ni tidak, tak boleh begitu. Mak di situ maknanya tak adil, pilih kasih. Kan? Pilih kasih. Jadi sini Umar kata kalau kita nak lihat tanda orang itu orang yang adil, lihat pada 4 perkara. Jika dia adalah orang yang orang yang malu, okey, pemurah, dia memudahkan urusan orang lain dan dia bersikap lemah lembut, insya-Allah ini adillah orang. Dan ia bukan hanya dilihat pada tanda saja, tetapi ada tindakannya. Sebab tu di sini Umar kata apa? Ada pun tanda-tandanya iaitu sifat malu, dermawan, mudah dalam bergaul dan lemah lembut. Ada pun dalam bentuk tindakan iaitu bersikap rahmat terhadap makhluk. Maknanya dia ada kasih sayang. Okey, jiwanya penuh dengan kasih sayang. Ini yang saya kata di dalam hati ada tamat. Jiwanya penuh dengan kasih sayang terhadap makhluk. Makhluk ni maksudnya bukan hanya manusia, tetapi binatang, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Dengan jin kena rahmat. Jin tak nampak kan? Jadi tak perlu ada rahmat dengan dia. Tak perlu kasih sayang Jin Islam. Oh, dengan jin Islam boleh kasih sayang? Semualah. Dia takut dah. Dia takut semualah. Marah jin tak Islam. Semualah. Macam mana kalau dengan jin ada rasa rahmat? Jangan kacau dia. Jangan ganggu dia. Apa tak nampak tadi macam nak ganggu? Kadang-kadang dia tak tahu. Dia kata dia Islam tapi kaki. Kalau dia begitu lah. Macam mana? Tapi ada kan Nabi ajar pada kita kan? Maknanya Nabi tunjukkan pada kita rahmat pada jin. Kan jin ni kata berikan kami bekalan bila mereka jumpa Allah. Ingat hadisnya alhamdulillah. Ada kan yang kumpulan jin ni siapa ikut kuliah kita ni Masjid Naim dia akan ingatlah hadisnya. Siapa yang mereka ni bawa Nabi masuk ke alam mereka, Nabi bacakan Quran, dakwah mereka. Kemudian mereka minta kepada Nabi peruntukkan kepada kami dengan makanan bekalan. Nabi kata tulang belulang tu adalah untuk kalian. Maknanya yang disembelih dengan halal kan, sisa makanan tu. Jadi bila Nabi SAW pulang jumpa dengan para sahabat, Nabi ingatkan sisa makanan yang tulang belulang tu jangan ganggu. Ini namanya rahmat. Jangan ganggu. Jangan ganggu maksudnya kita kencingkan ke, kita letakkan najis ke, kan? Sengaja. Sebab apa kita tahu itu makanan dia. Macam tu kan? Itu makanan dia. Jadi Nabi kata itu hak untuk jin yang Muslim tu lah, untuk mereka makan. Jadi jangan kita ganggu, jangan kotorkan, jangan kita buat apa-apa. Sebab tu kan bila nak beristinja, Nabi pesan kepada Abu Hurairah jangan ambil tulang. Jangan ambil tulang binatang. Sebab itu diperuntukkan untuk jin. Bayangkan kalau kita dah kita dah guna kita dah guna tulang tu kan untuk kita najis lah kan. Dia kotor kan, macam je nak makan. Jin tu tak dah nak makan sebab dah kotor. Dia tak nak makan. Walaupun kita tahu bukan tu. Kalau dah tulang dah sisa makanan tu kotor, betul lah. Bagi kita kotor, semuanya kotor. Tapi jangan kita kotorkan lagi dengan najis kita. Sebab mereka tahu lah cara mereka, saya pun tak tahu macam mana dia bersihkan apa kan. Tapi yang penting Nabi kata itu bahan makanan mereka, jangan kita ganggu. Maknanya jangan kita ambil, kita nak buat istinja atau apa kan, jangan digunakan. Jadi di sini nampaklah Nabi tunjukkan kepada kita ada juga di situ rahmat kita. Maksudnya keprihatinan kita pada hak yang telah diperuntukkan untuk jin itu tadi. Okey itu je lah, jangan lebih-lebih pasal jin. Jangan berkasih sayang sangat ini. Maksud saya janganlah sampai kita buat laki Yelah ada orang kata ni boleh kahwin dengan ni lah. Jangan sampai begitu sekali So itu
Alam dia, alam dia lah, alam kita, alam kita. Yang penting jangan ganggu apa yang telah diperuntukkan haknya berdasarkan kepada nas yang telah Nabi SAW sebutkan. Okey, baik. Terus kita lihat di sini. Allah telah, kita masuk kepada poin yang ketiga. Tadi poin yang kedua, macam poin kedua saya. Allah telah menjadikan segala sesuatu itu memiliki pintu. Okey, setiap sesuatu dia ada pintu. Kita nak masuk mana-mana dia mesti ada pintu. Kalau tak ada pintu tak boleh masuk. Kelas saya kalau tak buka registration tak boleh masuk. Dia contohlah macam tu kita kata. Dan di sini Umar kata kepada mereka, dan Allah mudahkan pintu-pintu itu dibuka dengan kunci-kuncinya. Jadi Umar kata pintu keadilan, tadi dah bincang tentang keadilan ni, tanda dia, cara nak bertindak. Terus sekarang macam mana nak buka pintu keadilan tu? Di sini Umar kata kalau nak buka pintu keadilan itu adalah banyak mengambil i'tibar. Apa makna i'tibar? Pengajaran. Okay. Kita perlu banyak mengambil pengajaran dan kuncinya adalah zuhud. So ini maknanya kita nak cerita tentang kunci dan kita nak cerita tentang pintu. Pintu dan kunci. Okay. So number 3. So number 2 dah settle. Tadi pindahkan apa? Kasih sayang. Okey, so kita ada nombor 3 di sini. Pintu keadilan apa tadi kita tu? I'tibar. Kenapa? Okey, kuncinya apa? Zuhud. Kemudian di sini kita lihat Umar dia jelaskan bahawa mana tadi? Adapun i'tibar akan didapat dengan mengingat kematian dan mempersiapkan diri menyambutnya dengan aman. Okay, so kita nak ambil i'tibar bagaimana? Banyak ingat kematian. Ini semua akan bawa kita menjadi orang yang adil. Ingat kematian dan bersedia. Okay? Bukan ingat saja tapi perlu bersiap sedia. Kemudian Umar juga sebut macam mana kita nak dapatkan rasa zuhud ini. Dia kata mengambil kebenaran dari semua orang yang membawanya dan menyampaikan hak kepada pemiliknya dan mencukupkan diri dengan apa-apa yang ada pada diri. Panjang pula sesuatu. Okey, saya simpulkan begini. Apa yang bukan milik kita jangan ambil. Okey, zuhud pada perkataan Umar di sini kita simpulkan ialah apa yang bukan milik kita jangan kita ambil. Okey, sekarang saya explain. Kita lihat macam ni. Tadi Umar kata, pintu keadilan adalah banyak mengambil i'tibar dan kuncinya adalah zuhud. Adapun i'tibar akan diperoleh bila kita ni mengingat kematian. Kita nak ambil i'tibar pada satu peristiwa, senang ke mudah sekali? Senang tak? Kalau kita nak ambil pengajaran, ada satu perkara berlaku, okey? Kita nampak. Kemudian kita nak ambil i'tibar daripada perkara yang berlaku itu. Susah. Okey, Kak Has kata susah. Ada nak kata susah lagi? Sila berkata susah. Susah ke senang? Susah. Kak Ina kata senang. Okey. Amalkan yang susah, nak ambil senang. Ada yang lain?
kita takkan ambil itulah. Kalau tak kena pada kita, kita tak akan ambil iktibar. Selalunya We gitu. don't think so much. Okey, dia macam ni. Kalau perkara itu dia kena pada orang lain, kita boleh ambil iktibar, tapi dia tak berapa sangat. Tak apa terkesan. Tak berapa terkesan. Tak berapa sangat. Tapi kalau ia berlaku pada diri kita, itu yang mudah. Okay, itu yang mudah. So maknanya kita ada dua jawapan di sini. Okay, satu, bila kita nampak, ialah boleh kita nampak orang tu susah, orang tu gini. Yes, kita ambil iktibar, kita ambil pengajaran. Tetapi belum tentu dia boleh masuk dalam hati kita. Sebab apa? Berat bahu yang memikul. Mata memandang macam mata je. Sebab dia tak nampak dekat dia punya bahu. Kan kita pakai skating, kita baju jubah je sepatnya. Ataupun bawa backpack yang kat belakang kan. Okay. Dia tak seberat orang yang menanggung. Kita sebab apa kita cuma lihat sahaja. Tapi kita masih boleh ambil iktibar. Namun untuk dia masuk terus pada jiwa kita, belum tentu. Okay? Kita mungkin hari ni je lah kita ingat. Kan? Sialnya dia kita kena ambil iktibar. Dah sana kan? Kita takkan ambil iktibar itu, okay, sepanjang hayat kita. Beza dengan apa yang kita hadapi. Bila dia kena pada diri kita kan, memang sampai bila-bila kita ingat kan? Sampai bila-bila aku ingat muka dia. Sampai akhirat aku ingat apa dia buat pada aku. Dia begitu. Jadi sebab itu di sini, kalau kita ni betul-betul nak dapat rasa sama ada yang berlaku pada orang lain ataupun berlaku pada diri kita, ingat kematian itulah yang akan menyebabkan kita betul-betul rasa terkesan walaupun ia bukan sesuatu yang berlaku pada diri kita. Sebab apa? Kita akan ingat bahawa dunia ni tak lama. Kita akan rasa mungkin orang tu sakit, maaf saya kata orang tu sakit, kemudian nyawanya tak panjang, kita terkesan dengan hal itu, ataupun kita pergi melayat. Melayat untuk orang yang meninggal dunia. Kita tak panggil ziarah lain cerita. Ziarah tu orang sakit. Okay. So melayat, kita pergi melayat. Orang meninggal, kita pergi rumah dia, kita tengok Kalau kita just datang tanpa ada ingat kematian, dia tak memberi kesan. Mungkin kita cuma rasa sedih bahawa kita meninggal, kan dia cuma sampai waktu tu je. Ataupun 2-3 hari, seminggu. Namun kalau kita datang melihat jenazah orang, kita lihat dan lalu membuatkan kita menjadi seorang muslimah yang ingat kepada kematian, itulah yang akan buat kita takut, lalu kita akan tinggalkan banyak dosa. Ini penting juga kita pergi melayat tu, ataupun kita lihat orang dimasukkan ke dalam, penting tu. Walaupun ada orang kata orang perempuan ni jangan pergi kubur ke kan, adalah dalil-dalil yang begitu, pandangan-pandangan yang agak keras tapi bagi saya penting sesekali kita lihat situasi ini, lihat jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat. Apa rasa? Kita akan rasa takut takut, betul takut. Ini yang Nabi pesan pada kita. Sebenarnya apa yang Umar sebutkan di sini adalah pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan ambil iktibar, kita akan ambil pengajaran bila sesuatu yang berlaku pada orang lain yang dia relate pada kita dengan kematian. Sebab Nabi kata ini adalah orang yang bijak. Bila ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas?" Wahai Rasulullah, siapakah di kalangan orang yang beriman yang paling bijak? Nabi tak kata dia pass examination. PSLE apa tak? Nabi tak kata gitu. Kan O-level ke dapat PhD tak? Nabi tak kata gitu. Tapi Nabi kata apa? Orang yang paling bijak di kalangan kalian ialah orang yang paling banyak mengingati kematian. Bukan itu saja, bahkan dalam hadis ini Nabi sebutkan, dia bukan sahaja banyak mengingati kematian, tetapi dia adalah orang yang bersedia untuk berhadapan dengan kematian. Itulah yang menjadikan kita seorang muslimah yang bijak. Kerana apa? Bila kita ingat kematian ini, kita ambil banyak pengajaran dan kita relate bahawa saya ini hidup tak lama. Apa-apa pun jadi. Hatta saya kata kalau pun kita ni dapat nikmat sekalipun, bila kita relate dengan kematian, dia akan buat kita banyak sedar. Dan kita akan rasa, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kejayaan. Contohnya Allah berikan kepada kita dengan pencapaian, rezeki yang melimpah ruah, keluarga yang bahagia. Lalu kita kata,
hidup saya tak lama. Bila kita ingat tentang hal itu, kita akan lebih memikul tanggungjawab yang ada di bahu kita ini dengan lebih amanah. Sebab kita tahu usia kita tak panjang, hidup kita tak lama, apa yang kita ada semua ini, nikmat ini, dia akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Dan kita nak bersedia untuk berhadapan dengan kematian itu. Inilah manusia yang paling bijak Nabi kata. Kerana dia akan terus-terusan berusaha di atas muka bumi ini, tapi dalam masa yang sama, dia bersedia untuk bawa apa yang dia usahakan itu ke akhirat. Kerana dia tahu dia akan mati, bila dia mati, terhentilah semua yang dia lakukan. Terhenti semua. Okey, kita kata, saya berjaya. Contoh dulu saya ingat ni. Masa saya dapat PhD ni motor, rasanya macam jalan dekat atas angin. Faham tak maksud saya? Kita rasa macam Masya Allah macam tu kan. Tapi bila kita relatekan, hidup kita tak lama. Saya ingat pada saya, hidup kau tak lama Sakinah. Hari ni kau dapat PhD, kan? Apa kau nak buat dengan PhD tu? Dalam keadaan hidup kau tak lama. Itulah yang mendatangkan satu tanggungjawab yang begitu besar yang kita sandang dan kita rasa ada banyak perkara yang perlu kita lakukan untuk masyarakat. Yang untuk muslimah-muslimah ini. Apa yang kau nak buat dalam masa yang begitu singkat dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada engkau. Ini yang kita nampak. Setiap sesuatu yang kita kaitkan dengan kematian, kita akan lebih bersungguh-sungguh. Kita akan lebih takut, kita akan lebih menjalankan amanah pada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Dan kita ada anak contohnya. Alhamdulillah kita ada anak. So, nak buat apa dengan anak itu? Kita, saya sebagai ibu, saya hidup tak lama contoh So sebelum saya meninggal dunia, anak ini dia mesti didik dengan sebaik-baik. Sebab bimbanglah kan, kalau kita meninggal dalam masa anak tu tak terdidik dengan baik, apa kita nak jawab pada Allah Subhanahu Wa Taala? Yang penting usaha kita Jangan kata, saya didik anak saya tapi tak menjadi pun. Itu atas apa yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan. Cuma yang penting bagaimana usaha kita. Ini dipanggil juga sebagai persediaan sebelum kita meninggal. Di samping kita kata sedekah banyak-banyak, kan, beramal soleh. Tapi di sana jangan lupa tentang tanggungjawab, tentang amanah yang ada di sekitar kita. Supaya kita dapat mengambil akibat pengajaran kita tadi sehingga dapat kita kaitkan dengan kematian yang akhirnya kita lebih bersedia. So bila kita meninggal kan kita tak ada rasa terkilan. Itu orang kata lah kan. Ada orang kata, oh dia tu mati terkilan. Mati terkelindan yang kata kan. Kalau masa-masa lama dia terkelindan betul dia meninggal. Dia kata mana tak sempat itu, tak sempat ini. So maknanya di sini, apa pun yang kita nak buat jika ia perkara yang baik, nak belajar, nak tuntut ilmu, rasa nak hafal Al-Quran pada usia begini, lakukan. Supaya kita rasa, kalau kita meninggal, kita rasa kita, Masya Allah, ada sesuatu kejayaan yang begitu besar kita bawa masuk ke dalam liang lahat yang boleh kita bawa juga sampai ke akhirat. Okey? Baik, seterusnya kita pergi kepada poin yang keempat di sini. Tadi tentang zuhud. Zuhud saya tak masuk lagi. Sedangkan zuhud iaitu mengambil kebenaran dari semua orang yang membawanya dan menyampaikan hak kepada pemiliknya dan mencukupkan diri dengan apa-apa yang ada pada dirinya. Di sini maksud Omar tentang zuhud ialah bukan semata-mata kita ni zuhud iaitu orang yang tidak melampau-lampau pada kepentingan dunia, tetapi ialah bagaimana kita melihat hak yang ada pada orang lain. So kalau kita contoh di sini nak relate dengan tentera ni, kalau kalian pergi berperang, kalian nampak ada banyak harta ni, itu hak orang lain. Okay? So ambil yang mana menjadi hak kalian sahaja. Kalau bukan hak kalian, jangan ambil. Itu maksudnya di sini. Okay, maknanya kalau betul orang itu ada hak, kita berikan, kembalikan hak itu kepada orang yang berhak. Jadi ini namanya zuhud. Sebab Nabi ada sebutkan dalam sebuah hadis yang lain. Bila ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW, lalu dia tanya kepada Nabi, dullani ala amalin iza amiltu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Jadi dia tanya kepada Nabi ataupun dia minta kepada Nabi, wahai Rasulullah, kau tunjukkan kepada saya dengan amalan yang mana bila saya buat amalan itu, Allah akan cinta kepada saya, bahkan manusia juga akan cinta kepada saya. Ini dia minta kepada Nabi SAW. Jadi Nabi berikan kepada dia dengan dua situasi. Kalau kamu
nak Allah cinta kepada kamu, Nabi kata apa kepada dia? Izhad fi dunya. Zuhudlah kamu di atas muka bumi ini. Okey, zuhudlah kamu atas muka bumi ini, yuhibbakallah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kamu. Itu untuk bahagian Allah tadi kan. Kemudian Nabi kata kepada lelaki ini, wazhad fima fi aidin nas. Zuhudlah kamu dengan apa yang ada di tangan manusia ataupun di tangan orang lain. Maka kalau kamu begitu keadaannya, manusia akan mencintai kamu. Jadi Nabi ajarkan tentang zuhud. Satu, zuhud di dunia. Okay, maknanya kita rasa cukup dengan apa yang kita ada, kan? Dan zuhud tak bermakna kita ni tinggalkan dunia, okay? Kita buang dunia, bukan begitu ya. Maknanya di sini kita berpada dengan apa yang kita ada, bersyukur dengan apa yang kita ada, kita hidup dalam keadaan yang sedemikian. Tidak melampau-lampau lah orang kata. Kemudian di sini Nabi juga ingatkan tentang zuhud pada apa yang ada di tangan manusia. Maknanya kalau itu hak orang lain, jangan kita ambil. Jangan kita minta. Atau dengan kata lain, elakkan meminta-minta apa yang ada pada orang lain. Barulah orang akan suka kepada kita. So itu hak dia sudah, biarkan. Jangan kita nak minta-minta. Kalau orang tak nak beri, dah sudah. Jangan kita paksa. Ini sebenarnya yang dimaksudkan dengan zuhud pada apa yang ada di tangan manusia. Paling penting, Nabi nak ingatkan kepada kita di sini, jangan sesekali kita ni jadi orang yang malas. Kalau kita nakkan sesuatu, kita berusaha. Kita berusaha. Jangan kita lihat, oh orang tu kan baru jual rumah, contohnya kan, orang kita baru jual rumah, mesti kaya, OKB orang kata. Tahu kat sini OKB apa? Orang kaya baru, OKB lah dia. Kita pantang nampak OKB. Nampak OKB dia, kita ingatkan dia OCBC. Kita kat kena back lah untuk saya. Betul-betul dia baru jual rumah, kita dah mula dah masuk depan rumah pintu ni kan. Ketuk tu, dah mula kita pun keluarkan kita sedih, nak pinjam duit apa. Itu mas ini yang Nabi SAW ingatkan kepada kita, jangan jadi orang yang begitu. Kalau kamu jadi orang yang begitu, orang tak suka. Suka kita orang macam tu? Tak suka, jangan tipu. Tak suka. Saya tak suka, saya tak suka orang macam tu. Dia macam pantang. Pantang kan, dia nampak kita rumah tak ada orang, dia nak tinggal dengan kita. Contoh orang macam tu. Contoh lah tu kan. Dia sibuk lah kan, mesej apa kan. Oh boleh tak saya sibuk dengan macam-macam. Dia pantang. Nampak kita senang, dia tak boleh. Lihat semua tu, ada dia nak mengelik. Tapi actually Nabi larang kepada begini. Ataupun dengan kata lain Nabi kata apa? Kita perlu zuhud dengan apa yang ada pada manusia. Jangan sibuk, jangan minta-minta. Itu hak dia dah sudah. Kita nak sesuatu, kita usaha. Okay? Jangan kita sibuk-sibuk dan sebagainya. So ini juga pesanan Umar. So kamu ni nak buka pintu keadilan, begitulah keadaannya. Perlu zuhud pada apa yang ada di tangan manusia. Okey, seterusnya saya nak habiskan khutbah ni, panjang khutbah. Actually pada khutbah ni pendek, saya yang panjang. Okey, baik. Sesungguhnya, jika tetap merasa tidak mampu menyampaikan hak kepada pemiliknya dan mencukupkan diri dengan apa-apa yang ada pada dirinya. Jika tetap merasa tidak cukup dengan apa yang ada pada dirinya, maka dia tidak akan pernah merasa kaya selamanya. Inilah kalau dia rasa apa yang dia ada tak cukup, lalu dia lihat pada orang lain, itulah yang akan mencukupkan diri dia, sampai bila-bila dia tak akan rasa senang. Ini pesanan Umar. Dia tamak. Dia nampak orang lain itu, oh tak apa, kita pun nak. Apa yang orang lain ada semua dia nak. So maknanya dia tak akan rasa senang untuk selama-lamanya. Seterusnya di sini, sesungguhnya antara kalian dan Allah dan diriku, sementara tidak seorang pun antara aku dan Allah. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas diriku menahan orang yang terzalimi untuk meminta haknya. Oleh kerana itu, laporkan segala kezaliman kepadaku. Pasti akan aku selesaikan dan akan aku rebut hak darinya untuk kuberikan kepada pemiliknya. Last sekali di sini. Okey, kita simpulkanlah. Ayatnya panjang,
Tapi saya nak simpulkan poinnya sebagai poin kita yang terakhir pada pagi ini. Omar ingatkan kepada tentera-tentera ini bahawa mereka ada pemimpin yang mana diri dia sebagai penegak keadilan. So, kalau ada apa-apa, kalian boleh adukan kepada pemerintah, iaitu kepada aku sebagai pemimpin. Kerana apa? Antara aku dan Allah ini, dia tidak ada apa-apa, maknanya semua urusan kalian aku yang bertanggungjawab sebagai pemimpin. Jadi, kalau sekiranya aku tidak berlaku adil kepada kalian, aduan itu tidak diambil kira, kan maknanya biarkan rakyat susah, biarkan rakyat tidak memiliki hak, biarkan rakyat dizalimi, Allah akan minta aku bertanggungjawab. Ini maksud daripada keseluruhan poin yang terakhir itu tadi. Sebab itu tadi Umar kata apa? Oleh itu laporkanlah segala kezaliman kepada aku. Kalau ada orang yang buat zalim kepada kalian, ada orang yang mengambil hak kalian, adukan dia kepada pemerintah, maka kami sebagai pemerintah dan aku sebagai khalifah, aku akan berikan kembali hak itu kepada kalian. Maknanya dia ni kira akan menuntut keadilan lah untuk orang tu tadi. Dia berikan kembali hak dia. Jadi jangan diam. Jangan biarkan lalu dah lah tak bagi feedback contohnya kan. Dah lah tak bagi feedback, tak cakap apa-apa, tiba-tiba salahkan pemerintah. Ini maksud Umar. So tiba-tiba nak kata tunggu dekat akhirat nanti macam mana biasa ayat tu kan. Tunggulah kau tengok kat akhirat apa jadi di depan Allah. Okey. Kita cakap gitu sebab tu Umar ingatkan kepada mereka semua. Apa-apa perkara laporkan. Beritahu. So kita boleh ambil tindakan, kita boleh lihatlah bagaimana kita nak perbaiki keadaan itu. Kan jangan main cakap aja. Tapi kemudian tak ada cakap belakang aku tadi cakap belakang tapi tak beritahu kita tiba-tiba nak tuntut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. So ini yang Umar kata di akhir sekali lah kepada tentera-tentera ini agar tujuannya ialah supaya mereka ini tidak rasa bahawa mereka terpaksa pergi ke medan perang. Okey, supaya mereka ni tak rasa mereka ni kena paksa, mereka ni perlu pergi mengorbankan jiwa dan raga dan mereka perlu ada rasa kita panggil jaminan. Okey, daripada pihak pemerintah, hak mereka apa-apa yang mereka tinggalkan semuanya dijamin akan selamat. Walaupun kalau kita kata mereka mati syahid, tetapi Umar memberikan jaminan kepada mereka semuanya. Pemerintah akan lihat, pemerintah akan berikan tanggungjawabnya atau memberikan haknya. So jangan risau. Jalan pergi perang, insya-Allah. Bila dapat kemenangan, alhamdulillah. Jika tidak, itu juga takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, itu sahaja pembicaraan kita untuk pagi ini berkenaan dengan khutbah Umar radhiyallahu an kepada tentera Sa'ad radhiyallahu an juga, yang mana mereka ini semua akan berhadapan dengan tentera yang ada tentera Parsi yang begitu hebat. Okey, ada apa-apa nak tanya sebelum kita bersurai? Semua okey? Tak ingat tanya apa lagi? Baca Al-Quran bertajuk itulah yang dituntut. Ya, dituntut. Tapi kalau kita kadang-kadang tak semua orang boleh baca. Tapi kita nak baca juga. Bagus, tak ada masalah. Tapi kita kena usaha. Okay. Sebab kita perlu baca Al-Quran ini dengan sebutan yang betul. Baru sempurna pahalanya. Baru dituntut, maknanya itu satu perkara yang dituntut kerana dia perlukan penyebutan yang betul ketika kita sebut setiap, ini kita pakai sebagai tajuk lah yang tadi, setiap huruf-huruf yang ada pada Al-Quran. Itu hak yang ada pada Al-Quran yang perlu kita berikan. Okay, tapi kalau kita kata kita belum pandai baca Al-Quran dan kita nak baca Al-Quran dulu, boleh saja. Tapi masih lagi perlu usahanya dan memperbaiki, memfasihkan bacaan. So saya tak katalah dia berdosa. Yang berdosa ni lah kalau dia biarkan begitu saja. Okay. So untuk yang keadaan kedua tadi, bila dia baca Al-Quran dengan keadaan yang tidak bertajuk dan dia tidak mahu usaha
untuk belajar, untuk lebih memperhalusi, untuk memperbaiki bacaannya, itulah maknanya tak kisahlah, yang penting saya baca. Itu maknanya dia tak puasa. Dalam keadaan kita tak boleh. Kita perlu usaha belajar Al-Quran ini dapat baca dengan bacaan yang baik. Baru okey. Betul. Tak masalah. Yang penting kita perlu perbaikilah. Sekarang kita dah tahu, okey? Kita dah tahu bila kita ni baca Al-Quran tak betul ataupun tak bertajwid dalam solat, maknanya dia satu perkara yang perlu digerakkan. Kita ambil inisiatif, okey, after this saya nak belajar supaya bacaan saya lebih baik. Tak terlalu panjang-panjang lah, maksudnya surah pendek-pendek tu pun kita nak belajar supaya dia. Yes, itu yang menjadi penyebabnya mengapa kita perlu baca Al-Quran dengan betul. Kerana kalau salah sebutannya, maksudnya berbeza. Kan? Jadi kalau kita biarkan, itulah, takkan kita nak biarkan kita terus-terusan baca Al-Quran dengan maksud yang salah. Sebab itu kalam Allah, firman Allah. Ini kita panggil sebagai adab kita sebagai hamba juga. Biar apa yang kita baca itulah sebenarnya yang dimaksudkan, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana lafaz-lafaznya yang berbeza. Ha dengan kha kan jadi lain maksudnya. Kalau tukar-tukar perkataannya, banyak benda lah. Dia kalau tertambah satu alif pun kadang-kadang boleh jadi berubah maksudnya. Okay? Dia tertukar baris pun sama. So bahasa Arab dia tak sama macam bahasa kita lah, bahasa Melayu, bahasa Inggeris kan. Dia bila tertukar baris, salah sebutan, tu dia macam, dia nak cakap apa kan? Kita salah faham kan? Kalau orang yang dalam bahasa dia cakap apa? Aku salah faham pun kan? Sebab apa dia salah ni. Dia macam ni lah. Cuma kalau bahasa Inggeris, kalau bahasa Melayu kita dapat detect bila dia punya takar bahasa tu kan berbeza. Tapi kalau bahasa Arab, dia dengan baris berbeza, penambahan alif atau waw atau apa-apalah huruf buat maksudnya berbeza. Dia tak sama macam bahasa Inggeris. Macam dulu saya belajar di kampus kan ramai orang kan. Biasalah bahasa Inggeris, tak semua bahasa Inggeris Singapura Bahasa Inggeris ada macam-macam bahasa Inggeris kan. Ada seorang ni cakap dengan budak bahasa Arab ni. Dia nak tanya, awak dah kahwin ke belum? Dia kata, are you getting married? Saya kat sebelah. Dia kata, mampu. Budak Arab ni dia tak faham. Dia faham married aja. Tapi masih lagi boleh communicate. Walaupun dia tanya benda salah kan. Dia tak tanya, kita sebabnya, are you married? Dia kata, dia, are you getting married? Dia kata begitu kan. Budak ni, dia kata, married. Alamak, dia salah faham kan maksudnya kan. Kalau kita faham, bukan orang lagi ni. Apa nak jadi? Itu maksud saya pun, saya tak mahu kita rasa macam krik, apa tak tanya kan. So dia boleh cakap kat sini kan. Tapi bahasa Arab, dia bukan hanya semata-mata tentang tata bahasa itu tadi. Tetapi lah dia tentang penyebutan satu lafaz saja dah boleh berubah. Walaupun kita rasa macam kita dengar yang faham bahasa Arab ni, aku cakap apa dah salah kan, kita akan jadi macam ni. Tapi kalau bahasa Inggeris tak apalah, tak salah kan. Getting married kan tak apalah. Kita biarkan sajalah kan. Lagi satu kali saya cerita yang paling saya ingat sampai sekarang. Saya ada tegur lah seorang ni kan, tentang ketika presentation tu lah, saya kata gini kan. Dia kata thank you for remember me. Dah sudah, aku kata bila masa aku nak remember kau. Ya, maknanya kata perkataan iman lah. Memang pada dalam masa Melayu dulu maksudnya mengingatkan, betul tak? Terima kasih sebab ingatkan saya kan. Masa tu macam nak tahu tak apalah, kita berakikan ke tahap bahasa orang kan. Semua tak sama tahap bahasa dengan kita. Tak apalah, yang penting dia boleh sebut dia sudah. Thank you for remember me. I remember you. No. Dia cakap gitu. No. Tapi kita diamkan je lah, kita senyum je lah. Cuma kita kata bahasa bila salah, dia akan disalah maksud untuk orang yang faham. Dan sekarang ini kalamullah. Ya, Al-Quran inilah kata-kata Allah. Jadi dia ada kita dengan Tuhan. Ada kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam solat kita dan juga kita. So dia menjadi satu bentuk inisiatif lah yang kuat yang boleh kita ambil perhatian. Kalau kita tahu kita tak bagus dan kita nak bagus baca Al-Quran ni dalam solat, kita belajar. Kita mula pelan-pelan tak apa. Jangan takkan terus apa dia tidak. Tapi pelan-pelan sikit-sikit. InsyaAllah akhirnya kita akan pandai.
Okey, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih semuanya di atas kehadiran pada pagi ini. Alhamdulillah ya, selesai kuliah kita untuk hari ini. Bulan 26 November, insya-Allah kita jumpa tahun hadapan bulan Januari. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesihatan. Jadi next month jangan datang ya. Takut tiba-tiba tunggu mana si Sakinah datang ya. So kita dah alhamdulillah dah selesai kuliah kita untuk di Masjid Kasim ini. InsyaAllah pada tahun hadapan ni saya beritahu dah siap-siap kat sini nanti. Minggu kedua 14 kali bulan. Kita akan mulakan kuliah sebagaimana biasanya. InsyaAllah. Okay, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesihatan kepada semua, panjangkan usianya, berikan kesabaran, kekuatan pada setiap apalah yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan dalam hidup kita. Dan saya juga mohon maaf lah ya kalau sekiranya ada kesilapan, salah cakap ke, salah berikan contoh, ada contoh-contoh yang rasa macam terkena pada diri sendiri ke apa ya. Minta maaf lah ya, kita pun tak, kita ni berbual kadang-kadang tak rasa apa yang orang dengar kan. So kita bagi pun secara umum, mungkin ada orang rasa dia terkena pada diri dia, itu kira rezeki jugalah ya. Rezeki kerana terkenalah pada diri masing-masing. Tapi alhamdulillah, yang penting di sini saya amat mengharapkan walaupun kuliah ini sebenarnya dia berkaitan tentang sejarah, tapi yang kita nak ialah iktibar tadi. Ya, setiap pengajaran yang dapat kita ambil daripada setiap peristiwa dan kisah yang berlaku pada zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik, itu sahaja saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.